Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina bi futuhil arifin bik. Allahumma ja'alna min allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma alimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ba'd. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, wal 'amilu kasa'in wa huwa man yab'athuhu al-imamu li akhdhi zakati wa qasimin wa hashirin la qadin wal mu'allafatu. Hadirin sekalian, pertama sekali syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala limpah kurnia dia, anugerah dia, menjadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kita dilahirkan daripada mak ayah kita Islam, kita dapat Islam sejak lahir lagi melalui mereka. Alhamdulillah. Dibesarkan dalam masyarakat Melayu Islam, dan mak ayah kita pun membesarkan kita, mendidik kita untuk puasa, solat, untuk aurat, dan banyak perkara yang kita boleh buat ikut perintah Allah Ta'ala dan meninggalkan larangan-larangan dia. Alhamdulillah. Syukur diberi kita kesedaran untuk menuntut ilmu. Nikmat besar tu. Alhamdulillah. Lebih lagi ilmu untuk mengenal Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Begitu juga ilmu untuk mengenal hukum hakam Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Apatah lagi ilmu untuk bagaimana menzahirkan keabdian diri kita kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Syukur dapat kita bertemu pada malam ni untuk kita nak meneruskan bacaan daripada kitab Fathul Mu'in ni, yang kita nak menyambung pembahasan dan penjelasan yang sekarang kita nak beri daripada kitab Fathul Mu'in ni mengenai asnaf yang 8. Kaedah kita nak bicara ni pun kerana lepas kita bicara buat zakat, dah faham zakat, apa kena zakat, takrif zakat yang selalu kita belajar dan dipindasi sebut ulama, dia ialah kadar harta tertentu daripada harta tertentu diberi pada orang tertentu. Jadi dia mesti ada tertentu, kadar tertentu. Pula tu harta tertentu, bukan semua harta kena zakat. Pula tu beri pada orang tertentu. Kita nak bicara ni tahap orang dah. Iaitu ada 8 asnaf. Isyarat pada ayat Quran, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa banis sabil. Tu dalil ayat Quran, 8 asnaf tu, dan semua asnaf tu kena faham elok-elok. Sekalipun kita tak duduk pejabat agama untuk jadi ambil bahagian nak kenal asnaf-asnaf, tapi kita kena kenal diri kita untuk kita mengenal kita ni masuk dalam asnaf tak asnaf tu satu hal. Lepas tu bila kita nak keluarkan zakat pula, kita nak bagi, kalau tak bagi pada pemerintah yang duk kutip zakat, kalau kita nak bagi sendiri, kita wajib atas kita kena kenal siapa asnaf ni. Kalau kita tak kenal asnaf, istilahnya kita telah meletakkan tanggungjawab yang sepatutnya kita kena bayar atas nama zakat ni, letak bukan pada tempat dia. Jadi walaupun istilahnya kita bayar, tapi letak pada tempat tak kena, namanya tak bayar. Jadi sangka buat ibadat, rupanya tak kena. Pasal apa? Tak kena tempat yang diletak. Tempat yang diletak. Itu bahayanya jahil. Jahil ni memang bahaya. Jahil adalah kegelapan. Jahil adalah sebab neraka. Apatah lagi jahil bab ketuhanan. Jahil bab hukum hakam Tuhan. Jahil macam mana nak menzahirkan kita ni sebagai hamba Tuhan. Itu semua tu kena belajar ilmu khas. Yang khas kita duk belajar ni fiqh. Jadi fiqh kita pula atas mazhab Syafi'i. Jadi alhamdulillah antara telah kita belajar lepas 2 asnaf
Yang paling penting yang kita nak faham, itulah bab fakir, miskin. Nak ulang tak padan dengan masa yang ada. Siapa tak datang dulu, nasib dia. Itulah kan. Buah bahasa gitu. Nak menunjukkan apa? Tu yang belajar tak boleh miss. Walaupun satu pelajaran. Tambah pula pelajaran tu kadang-kadang itulah pelajaran yang kita tak pernah belajar pada orang lain. Yang kita tak dengar. Tak faham kita. Dan orang yang dengar pun nak bagi faham tak boleh pula. Pasal dia boleh dengar je, dia nak cerita lain tak boleh. Mana ada Facebook ke, YouTube ke, mana rakaman yang ada, kalau kod boleh backup balik, tu hai. Kalau tak ada, kalau tertinggallah kita selama-lamanya, saya nak ulang balik, tidak lah. Daripada dulu sampai lah ni mengajar, boleh baca tahap ni. Kan? Nak ulang balik bukan dia. Berapa tahun tu tuan-tuan? Daripada 2000 apa dulu? 2006. Ini 2019, 13 tahun, 14 tahun dulu. Daripada mula baca pertemuan ni, baru terani tuan-tuan. Jadi nak ulang balik bukan dia. Itu satu hal. Sebut tak belajar tu. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala taufik hidayah kita untuk terus nak belajar. Takut kita ni kadang cuai. Bila kita mengaji, tak nak sungguh-sungguh. Dah tak nak mengaji, tak duduk tempat mengaji, gaduh nak mengaji. Bila mengaji pula, tidur. Contoh saya. Tu kadang jadi juga kat kita tu. Baik. Jadi seterusnya kita nak sambung. Ni siapa? Wal-amilina 'alaiha. Jadi siapa amil? Jadi kita nak belajar ni, nak belajar tafsir terus, bukan sedang tuan-tuan. Tentu kita tengok, kena tengok ilmu fiqh. Pasal dalam Quran ni semua hukum ada. Tauhid ada, fiqh ada, tasawuf ada, tajwid ada, Arab ada, nahwu ada, sorof ada, balaghah ada, insya ada. Falsafah ada, sains ada, biologi ada, geologi ada, embriologi ada, macam-macam ada. Engkau nak urai satu-satu dalam Quran bukan senang. Jadi macam mana pergi ngaji ilmu dia betul-betul satu-satu. Itu reference dia Quran. Reference Quran. Tapi huraian kena tengok tak dapat tidak atau huraian ulama. Atau kita fiqh ni imam mesti ambil Quran punya, mesti ambil hadis punya. Kita nak ambil Quran hadis bukan dia lah. Pasal kita bukan ahli dia. Kalau lah ni kalau mengaji pun ada takkan ada orang boleh sampai tahap untuk boleh ambil faham Quran dan hadis sendiri dia. Mohon. Takkan boleh sampai. Itu apa kaedah kita? Kita kaedah atau istilah yang ni lah kita punya tahap dipanggil muqallid. Wajib kita kena ikut mazhab. Sebab apa? Di atas tak keupayaan kita menjadi mujtahid. Orang tak kena ikut mazhab ni hanya mujtahid. Ada orang lah ni dia pulas-pulas sikit. Dia kata kami bukan muqallid. Kami bukan mujtahid. Kami muttabi'. Kata dia. Apa benda muttabi' ni? Muttabi' ni muqallid lah. Bohong je istilah tu. Muttabi' apa dia? Kami orang yang ikut sunnah. Nak ikut sunnah kau ikut siapa? Mesti ikut ulama. Ulama siapa kau nak ikut? Habis-habis dia bagi dalil sana sini, tambah pula modus operandi lah ni, kajian orang kan, baik universiti ke, ambil diploma ke, ambil PhD ke, ijazah ke, master ke. Dia punya modus operandi dia macam mana? Buat kajian, kalau tambah kita cara buat agama ni, sebut 4 mazhab, lepas tu, dia sendiri akan mentajihkan 4 mazhab ni, siapa mazhab yang paling bagus, mengikut kaedah dia. Pada saya lebih cenderung kepada ni berdasarkan hadis. Oh, pakar dia. Sampai dia boleh mempelekirkan Imam mazhab dulu, Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali. Antara isu yang terdekat, ada orang nak komplain apa? Hadis tentang kunut ni dhaif. Sewajarnya kita tak boleh ikut hadis dhaif tu pasal hadis dhaif tak sah untuk dia beramal. Kena beramal sembahyang subuh, tak payah baca kunut. Itulah hadis yang kuat. Saya dalam tahap tu. Pula tu orang kampung cakap tu. Tu pensyarah universiti tu. Ada PhD tu. Siap. Saya sebut bila gitu. Kaedah kita, saya ngaji, saya memang tak ada PhD. Dan kita pula mengaji dengan disiplin tutup guru. Tutup guru prinsip dia ajar. Apa dia? Tutup guru tuan-tuan. Sejak kalau kita kata Imam Nawawi pun dah hebat gila punya. Yang tu pun ikut mazhab Syafi'i. Saya sebut itu sudahlah. Tutup guru kita sebut Tok Kenali, siapa? Syekh Daud Fatani, Syekh Daud Al-Palembanghi, kan? Nawawi Al-Bentani, siapa? Ulama-ulama kita yang terdekat lah, Tok Kenali, kan? Tutup guru kita. Semua taklid, semua mazhab. Semua dia tak buat pendapat dia sendiri, buat kajian sendiri, tak ada pasal. Kita kadang nak baca kitab pun susah, nak ambil faham satu-satu pun tak kerti. Tak percaya, kalau macam saya sebut ni, bab fakir miskin. Tuan tanya balik, apa yang dah mengaji dulu fakir miskin faham tak? Nak ingat pun payah.
Tak boleh hurai balik kat saya? Saya bagi RM10. Tak boleh cerita balik. Siapa dia fakir, siapa dia miskin. Fakir nak tengok iktibar, kasab dia, kerja dia. Lepas tu nak tengok harta dia. Lepas tu nak tengok siapa sara dia. Ada 3 perkara kita bicara dulu. Ingat tak ingat, dah sebulan berlalu. Tuan-tuan boleh simpan tak simpan, faham tak faham, hadir tak hadir, tu satu hal. Macam mana tu? Pasal kita mesti kedai, kalau tak macam mana nak pergi hukum? Okey, siap. Sekali lalulah. Jadi kita nak sambung ni, amil. Baik. Wal amil. Ambil pada ayat Quran, wal amilina alaiha. Orang yang menjadi amil, jadi pekerja ke atas zakat. Baik. Apa maksud pekerja atas zakat? Dia bagi huraian dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i ni, kitab Fathul Mu'in ni, kata dia kasa'in, seperti sa'a, orang yang jadi pengutip. Maksudnya orang yang dia kerja dia analisa masyarakat, siapa yang sepatutnya kena zakat, dan dia akan pastikan orang yang setiap bayar zakat ni bayar zakat. Orang yang kena bayar zakat ni pasti menjalankan zakat. Dia penguat kuasa zakat. Yang kalau orang tak bayar, dia akan pergi kutip. Yang tu kot. Itu antara amil. Kita orang Melayu tahu amil aja. Tukang kutip je. Kalau bahasa Arab, sa'in ni, dia bukan saja kutip. Tapi sa'in ni asal mana sa'a, yas'a. Maksudnya dia orang usaha, orang kerja, apa dia? Dia tukang cari dan dia adalah pemantau masyarakat. Semua hal masyarakat dalam simpanan dia, pengetahuan dia, dalam tugas dia, dalam portfolio dia, yang dia kena kenal setiap orang, apa kerja dia, apa aktiviti dia, ekonomi dia, apatah lagi istilahnya harta zohir, padi dia, ternakan dia, peterah dia ni siapa tanggungan dia kena kenal orang ni adakah kena zakat, tak kena zakat. Lepas tu dengan dia punya harta benda dia, apa yang dia usahakan, padi biasanya usaha apa. Dia lah nanti kalau orang nak rujuk pun kena tanya dia, pasal dia ni orang yang akan mencari dan memastikan setiap orang bayar zakat, kena bayar zakat. Dan dia tukang kutip. Ni sa'in. Kita kenal satu yang tuan, amil. Itu ya. Kita tahu itu je. Amil pun bukan dia tukang cari siapa bagi miskin tak? Betul kan? Faham saya sebut apa? Amil apa? Duduk sini tunggu je. Bayar. Dia kan pastikan orang bayar tak bayar. Itu kita punya amil, kita faham tu je. Tak, sa'in ni kalau ikut, yang ni antara fungsi amil. Jadi antara fungsi amil, pemerintah dia kena ada, kalau saya nak guna bahasa, penguat kuasa memastikan setiap orang yang memang dia punya aktiviti itu yang kena zakat dan dia keluar zakat, dan andai kata dia keluar zakat, dia ni lah tukang kutip. Ni dipanggil sa'in. Dia boleh dapat bayaran di atas nama amil, ambil pada wang zakat, bayarkan dia atas nama habuan amilina alaiha. Siap. Kita lah ni tak ada dah macam tu. Saya kata tak ada siapa? Saya tak ada dah penguat kuasa yang bentuk macam tu. Bahkan siapa yang miskin, dia kena mengaku dia miskin, dia kena minta orang pakai miskin, dia kena isi borang untuk membuktikan dia miskin. Jadi orang miskin, dia yang kena terlapak-lapak pergi cari borang untuk isi borang. Bukan tu orang lapak, orang kaya pula. Kadang ada orang kaya yang tak peduli pun zakat dan tak pernah pun kerajaan menghantar penguat kuasa untuk memastikan siapa dia yang kena zakat. Tak ada pun. Kerana bagus LHDN, Lembaga Hasil Negeri lagi. Siapa? Dia pastikan siapa yang kena bayar cukai pendapatan. Dapat call aja, saya Lembaga Hasil Dalam Negeri. Encik Ijaz pernah ada dapat mesej daripada pihak kami, gini-gini ni. Kami akan buat siasatan. Dia orang buat siasatan kat kita. Ni pasal apa? Kami dapati encik telah membeli sebuah banglo dengan harga 3 juta. Ini. Semua dengan cash money. Kami nak soal siasat, daripada mana duit cash money tuan-tuan dapat. Kereta macam ni, motor macam ni. Macam ni. Jadi kalau memang ada cash money, kami nak tahu pendapatan daripada mana, hasil daripada mana, adakah kerja. Dan kalau ada tu, kami nak minta cukai pendapatan sekian daripada apa kerjaan dan hasil kewangan yang ada pada pihak tuan. Bunyi kasar sikit macam tu. Saya punya bahasa itulah kasar kan. LHDN tak ada gitu.
Ya, halo, kami, itulah. Tapi saya nak tunjuk kata, dia walaupun slow-slow tu, kau tak payah, dia cekik kau apa tu. Itu ialah bahasa dia tu. Tentu saya tegas tu. Bagus dia mau lagi kerja. Itulah kerja sepatutnya ambil zakat. Itulah penguat kuasa zakat. Patutnya. Cukai pula buat kerja macam tu, ambil, tunggu masjid, orang kaki. Betul ambil tu sembang. Bulan Ramadan macam tu, pula tu zakat apa? Zakat berterah je pun. RM7. Pula tu, semua orang kita pula ada iman di situ, bayar zakat berterah, semua bakat bayar. Tak ada masalah. Kita tahu itu je lah. Nampak tak? Lekir tak kita punya urusan zakat? Macam, lekir ke? Okey. Pula tu, bila nak baki miskin, itu disebab nak tahu orang kaya. Baki miskin pula, macam mana? Saja saya nak sebut ni apa? Supaya kita fikir luas. Kan orang kata jangan jumut-jumut. Saya tak jumut. Saya ngaji pondok, tu guru tak pernah ajar jumut. Dia ajar supaya berkembang. Fake yang ada ni, berat. Kau pergi faham masyarakat. Apa masyarakat yang sepatutnya kena ada? Macam mana gerakan, susunan, macam-macam. Organisasi, organize. Siapa nak urus, siapa tak habis, siapa orang kaya, miskin. Semua lah. Tok guru dia tengih habis. Kau tak dia tak boleh buka pondok. Macam apa? Pondok tu dia tok guru, semua dia. Menteri Kewangan, Menteri Kebajikan, Menteri ini, Menteri ini, Menteri ini. Menteri Pendidikan, Menteri Pelajaran, Menteri Kenduri, Menteri apa. Semua dia menteri. Semua dia pegang. Portfolio tu semua dia pegang. Menteri Luar Negeri, PIBG, semua dia pegang. Hal ehwal murid, semua dia pegang. Murid, ketua disiplin, tak disiplin, semua dia pegang. Dia lantik je, ni ketua belajar. Ketua belajar tu je. Laporan semua dia. Kewangan semua melalui kat dia. Bayar semua kat dia. Dalam masa yang sama, dia bayar tak? Dia tak minta bayaran. Kalau ada pun yuran RM50 setahun. Malu kita tengok. Okey, sikit. Isyarah tu. Ni baru tok guru pondok real ni. Dia tahu satu-satu lah. Anak murid yang faham, tak faham apa. Semua dalam pelajaran ni. Dia semua, menteri semua. Menteri daripada segala menteri. Dia bukan wazirul wazara. Tapi dia wuzara ala kullil wazara. Menteri di atas menteri. Dia. Bukan menteri di Jabatan Perdana Menteri. Saja saya usik itu sikit. Apa ni? Jadi saya nak syarah sa'in. Baik, sa'in ni siapa? Kata dia, man yab'athuhul imamu li akhdhi zakat. Dialah siapa yang dihantar oleh imam untuk ambil zakat. Itu yang istilahnya penguat kuasa zakat tu. Siapa yang tak ada, imam akan perintahkan dia, kau pergi ambil ni. Lagi arahan ni. Arahan pun pasal memang dalam Quran sebut perintah buat zakat ni, imam sampai dia ada kuasa. Siapa yang sepatutnya kena bayar zakat, tak bayar zakat, imam boleh bagi kuasa perintah. Boleh bagi ayat suruh. Perintah Quran, khudh min amwalihim sadaqatan. Ambil daripada harta orang kaya ni sebagai zakat. Ambil. Perintah tu. Macam mana? Faqta'u aydiyahuma. As-sariqu was-sariqu. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu aydiyahuma. Potong tangan, sebat. Perintah tu kat siapa? Pemerintah. Khudh min amwalihim. Ambil daripada harta orang kaya ni, orang yang kena bayar zakat ni. Siapa kena buat? Pemerintah. Pemerintah lah kena buat kuasa tu. Bila kita buat zakat padi apa, nak bayar tak bayar masing-masing tu lah. Ini kan kita punya pengurusan dalam bab agama ni memang daripada dulu lah. Begitu slow lah. Sebut itu, isyarah pun panjang lah. Saya pernah cerita selalu. Memang pengurusan kita dalam bab pengurusan pejabat agama ni, kalau pejabat-pejabat kerajaan, pejabat yang paling lembab sekali, pejabat agama. Semua orang kata gitu, bukan saya. Iya kan? Paling lembab pejabat agama. Sedangkan pejabat agama lah sepatutnya paling aktif. Salah itu. Macam mana nak betulkan balik? Kena distrukturkan semula. Kena reorganize, rebuild, rearrange. Bunyi-bunyi. Macam mana reformat. Tuan-tuan tak faham, macam lain. Handset kalau civil, kenapa? Reformat lah. Reboot. Reset. Memang kena reset balik. Padam semua tu, buka baru. Cara pengurusan baru. Jadi kena orang pemimpin baru. Kena ada orang hemah baru. Semangat baru. Iman baru. Ni yang jadidu imanakum. Kamu kena perbarui iman kamu. Kena. Dan kena cari siapa reformis yang betul-betul nak bawa agama ni. Bukan hanya reformasi. Habis-habis duduk sebangku dengan orang yang dikelahi. Tak faham sudah. Itu sajalah. Itu pun sama kan. Kalau tuan-tuan tak faham saya cakap apa, tuan-tuan tak faham ni apa berlaku kat luar.
Jadi perjuangan sana ni, dah belakang ni. Nak tunggu. Nak jadi Perdana Menteri. Macam tu kan. Padahal dia yang kelahi Perdana Menteri tu. Sikit. Yang tu isu-isu bab pengurusan. Yang saya nak cerita pengurusan lah. Kita besar sekali pengurusan agama kan. Baik. Dan antara amil ni siapa? Contoh jadi penggunaan kuasa untuk kutip. Tu lagi. Wa qasimin. Dan yang ni tukang agih. Qasim. Dia terjemah itu jurubahagi. Tukang bahagi. Jadi tukang kutip lain. Bahagi lain. Tukang bahagi ni apa kerja dia? Dia kena cari siapa yang fakir miskin. Dan siapa yang nama asnaf tu. Siapa? Ni. Bukan asnaf isi borang. Isi borang orang tipu kan. Banyak yang isi borang ni kadang tak layak. Tapi dia isi borang. Tuan-tuan jangan tak tahu. Ada ramai fakir miskin yang dia tak akan sanggup untuk pergi minta borang dengan pejabat agama. Bahasanya nak menjelirkan lidah. Lapar macam anjing. Nak minta bantuan. Ada orang walaupun susah dia tak akan buat isi borang. Untuk isi borang di pejabat agama. Tambah pula tuan-tuan dengar saya sebut. Ini pengalaman kawan-kawan saya, budak-budak murid saya. Saya pun ada pengalaman juga sikit tapi saya tak enak, saya tak ambil hati. Tapi pasal ni laporan daripada kawan-kawan dan ni. Apa dia? Ada berapa ramai orang kita yang susah, mengaji pondok apa dan sebagainya, memang sepatutnya dapat bantuan menjadi agama, pergi minta borang, nak minta borang pun dia tak bagi. Tak payah nak. Tapi kalau sekolah sains, sekolah universiti, tu kalau minta borang, senang-senang dia bagi. Bahkan dia bagi tawaran lagi. Dia hantar pegawai dia lagi untuk tawarkan beasiswa apa-apa atas nama bagi zakat daripada Majlis Agama Islam untuk membiayai pelajaran-pelajaran di universiti. Tapi yang sekolah agama ni, dia anak tiri kan, bahkan macam anak haram. Saya nak kena bahasa itu. Pedih tak pedih, satu hal lah. Saya ni bahasa macam ni lah. Satu orang tak apa suka saya. Suka tak suka, saya bukan cakap atas dasar nafsu. Saya sebut di atas dasar agama. Ni cakap agama apa, cakap bahasa kasar-kasar. Dalam agama, ayat ni kadang-kadang ada tempat kasar-kasar. Tuan-tuan jangan tak faham. Qul ya ayyuhal kafirun. Kasar tak kasar? Wahai orang-orang kafir. Kasar tak kasar? Tabbat siyada Abi Lahabin wa tabba. Celakalah Abi Lahab. Celakanya. Kasar tak kasar? Celaka. Wailul lil mutaffifin. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Wailul lil musallin. Banyak. Ayat Quran ada tempat kasar. Fala'natullahi 'alal kadzibin. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Laknat, bahasa dia. Yang kita selalu dengar Malaysia, sumpah laknat aja. Okey, siap. Saja bunyi ayat-ayat gitu kan. Nak kata, ada ayat Quran kasar-kasar. Contoh orang tak faham, orang ingat ngaji agama ni lembut. Sopan santun. Kalau semua agama Islam ni, semua sopan santun, tak ada tempat yang kasar, tak ada peperangan dalam Islam tu. Dalam Islam ada perang, tak ada perang? Jangan silap jawab. Ada perang, tak ada perang? Perang ni buat apa? Pujuk orang, tepuk-tepuk tangan, gitu ya. Tepuk belakang dia. Sabarlah. Masuklah Islam macam tu kan? Tak ada. Pancung kepala, weh. Bunuh orang, weh. Bila tu? Apabila kebenaran Islam tak diterima, perang. Syarah tu panjang. Okay. Islam bukan disebarkan melalui peperangan. Tapi bila dah tak ada jalan lain, nak sebarkan kebenaran, melainkan ubat dia adalah perang, maka peperangan tu terpaksa dilaksanakan. Memang semua orang tak suka perang. Tapi perang untuk membela agama, menegakkan agama, menegakkan yang hak, terpaksa perang. Nak tak nak, suka terpaksa perang. Lawan komunis dulu, terpaksa perang. Walaupun kaki kudung apa-apa. Habis itu komunis diisytiar pula sebagai pahlawan, wira negara. Macam mana? Tak sakit hati orang yang kaki kudung tu? Sikit saya sebut apa-apa macam tu. Ni pahaman sivil lah, macam-macam. Tapi kalau kita faham agama, tak ganjak kita. Saya pada dulu cakap macam ni. Orang nak halau. Tak apa. Saya bukan cakap pasal nak menjilat muka orang. Bahasa kasar saya gitulah tuan-tuan. Betul? Dekat serius. Saya guru saya tak pernah ajar prinsip macam tu. Allah. Baik, saya sebut Qasim. Jadi antaranya nak bagi siapa? Kalau kita sebut pengurusan pejabat agama, kutip pandai, nak agih tak pandai. Itu masalah. Inilah orang misi pejabat agama. Kutip juta-juta, bilion-bilion. Agih setahun RM300.
Bantuan fakir miskin ada pernah sampai cecah 1,000. Siapa biasa jadi amil ni? Tahu? Ketua kampung ke apa? Tak tahu? Tok Imam. Ada pernah bantuan amil. Amil apa bantuan fakir miskin, setiap orang dapat bantuan hari raya 1,000 ada. Saya rasa tak pernah lagi. Kok Perlis bagi gitu ke? Perlis. Ada? Tak tahu saya. Tapi rasa tak ada kalau pejabat agama. Ada. Nak beli baju raya pun tak cukup. Bagi pun bagi macam lain. Semacam-macam saya sebut. Nanti kita jumpa di belakang tu. Kita ada pengagihan. Saya baru nak syarah kosim tu. Mengagih tu. Jadi sepatutnya. Jadi amil tu kan tukang kutip je. Mengagih. Dan faham tu. Siapa yang kena kenal pasti ni? Kerajaan lah. Satu. Ada isu juga rasanya kita pernah bicara dulu. Cuma dalam bukan bab zakat. Apa dia? Sebab antara perbendaraan Baitul Mal kerajaan Islam ni. Antaranya ialah harta-harta orang mati yang tak dihabis pusaka oleh pewaris. Yang ni pun harta sebahagian yang diberi pada Baitul Mal. Misalnya satu orang mati, tambah tak ada. Dia ni sebatang kara. Isteri tak ada, anak tak ada. Ada kawan kerabat, mak bapak apa semua tak ada. Sebatang kara. Orang kaya. Macam mana? Duit semua Baitul Mal. Kalau dia ada anak, tapi anak perempuan, isteri 1/8. Anak perempuan 1/2 ya. Kalau seorang je anak perempuan. Jadi 1/2 tak habis harta pusaka. Lebih harta pusaka tu macam mana? Kerajaan kena turun ambil. Tak bagi. Boleh ambil rampas. Macam apa? Hak negara. Kalau pewaris makan, tu makan harta orang ramai. Pasal dia tak boleh habis harta pusaka si mati. Tak layak makan. Nak kata negara kita ni Baitul Mal tak tersusun? Ada. Walaupun kelang kabut, walaupun lembab. Tapi ada. Jadi sepatutnya habuan tu mesti diserahkan pada Baitul Mal. Tapi Baitul Mal sampai tak ada istilah macam ni. Orang mati, pihak polis datang. Doktor pengesahan mati ada. Polis lapor mati ada. Betul kan? Surat mati mesti ada tak? Mesti ada pengesahan doktor mati. Lepas tu, polis supaya tak jadi kes-kes polis apa. Apa yang tak ada? Pejabat agama tak ada? Tak mana pejabat agama? Pengesahan berapa waris-waris, harta pusaka nak bagi berapa-berapa. Harta dia nak isytiar banyak mana, berapa bahagian pewaris yang dapat. Barulah tak perlu amanah raya. Amanah raya nak selesai pun 10 keturunan. Nak cari keturunan pun dah tak kerti dah. Bertonggak berapa bilion-bilion, trilion harta orang Islam. Tak boleh nak diselesaikan. Pasal apa? Pasal masalah bertindan-tindan masalah pusaka. Pasal apa? Pasal tak boleh nak dikenali. Siapa-siapa dapat, siapa mati dulu, siapa kemudian. Tak boleh dapat. Habis-habis duit, habis kat mana raya. Tu tak dengar saya sebut. Mungkin orang kata fitrah tak pernah. Saya pernah dengar ceramah amanah raya. Saya pernah bagi soalan kat dia. Dan dia buat pengurusan bukan free. Dia minta bayaran. Pula tu bayaran bukan atas upah. Dia minta percentage di atas harta pusaka tu. 2.5. 2.5. Ada orang tukang khabar. Saya bukan fitrah kan. Kalau harta tu 2.5 juta, kira dah. 1 juta kalau 2.5. Padahal dia buat kerja sikit aja. Syarah tu panjang. Cukup. Habis merebak lagi macam-macam. Saya nak sebut, nak pergi kutip tu. Nak kutip. Jadi antara kutip zakat, untuk agih. Jadi itu pun kerja amil. Kalau saya nak sebut, kita lah ni pejabat agama, yang amil ada apa? Amil zakat fitrah ada, yang tu memang kutip. Amil yang memang ada di pejabat agama tu, dia memang ada amil zakat. Duk pejabat je lah. Tunggu orang bayar. Mana ada dia cari? Dan tak ditugaskan pula untuk dia mengenal pasti siapa dalam lokaliti masyarakat ni. Istilah macam mana? Mengenal masyarakat ini siapa yang duduk dalam kawasan ni. Gaji, pendapatan, anak, apa tanggungan. Kalau mati, yang ni jadi balu harta dia banyak mana. Sepatutnya, semua dalam kita punya portfolio kerajaan tu sepatutnya. Kerajaan, satu kerajaan yang memerintah tu tuan, kerajaan persekutuan. Kerajaan Islam pun sepatutnya yang tu. Masyarakat Islam ni semua dalam fail kita. Mana masuk Islam, mana yang murtad, mana yang main masjid, mana tak main masjid, mana fasik, mana minum arak, mana tak semayang. Ni. Semua dalam fail kita. Buka ya.
IC tu jolok je. Tekan, letak cok jari, set, keluar fail semua. Saya walaupun tak ada sistem tu, saya rasa fail tu boleh dibuat lah. Boleh dibuat lah. Memang boleh buat pun kan. Tak payah. Keep in je. Kita sekolah mana, sekolah rendah mana, apa, mana blacklist, tak blacklist. Ada tak? Ada tak? Ada. Untuk blacklist ni pekerjaan anak malu apa, mati je. Siapa kawan kerabat dia, bapak dia, siapa, bin siapa, sah taraf, tak sah taraf. Semua maklumat dia. Keep in aja. Programmer ni diperlukan untuk program dengan benda tu. Tekan je. Cek, masuk jari je. Cek. Snip. Keluar semua. Tapi tak ada arahan. Tak ada orang yang nak mengatur dan memberi arahan. Inilah antara pengurusan Islam. Saya tolong lempar je. Saya pun tak ada ingin aku nak pegang tempat tu. Buat saja berhabuk kepala aku. Baik aku ngajar orang duduk. Tapi saya tolong lontar. Siapa yang duduk tempat tu, pergi ambil. Pergi buat. Qasim. Hashir. Begitu juga tukang kumpul. Jadi tukang kumpul jaga pembendaraan ni. Tukang kumpul jaga apa. Masyarah tu semua. Satu-satu tu panjang kan tugas-tugas ni. Baik. Jadi, yang ni istilahnya amilin alaih. Begitu juga kalau misalnya saya sebut. Kalau padi kumpul zakat. Cuma lah ni atas pengurusan mudah semua pakai duit. Kalau ikut asal dia ada duit, ada emas, dia ada lembu, ada kambing, ada unta. Kan itu kita belajar buat zakat je. Jadi padi dia ada gudang padi dia. Untuk padi. Patutnya macam tu lah. Lembu. Dia ada ladang lembu yang kerajaan punya. Kita kerajaan punya. Tak ada. Kerajaan ni kita cerita kerajaan Islam ni. Pasal orang ni boleh lembu, bayar zakat, dia bayar lembu. Dia ada padang untuk kumpul semua zakat-zakat yang lembu kerajaan ni harta zakat untuk diagih pada baki miskin. Yang asnaf ni. Kalau dia ada tanah apa, ambil lembu ni sepasang. Tabur bubuh betina 3 ekor, jantan 1 ekor. Ambil. Ni zakat. Kau layak terima zakat ni. Kau asnaf. Ambil kambing ni, kau bela. Dan bila nak bela pula, takkan bagi tengah pekan kampung. Mesti ada sistem perumahan. Mesti ada sistem pemilik tanah. Okey. Sistem penerokaan. Layak tak layak dapat tanah. Tanah pula bukan tempat tinggal aja. Mesti tanah apa yang dia usahakan. Apa cari makan dia. Kalau dia orang lama tu hal. Kalau dia orang muda. Tapak untuk tempat tinggal lah mana. Waktu tu dia nak usahakan apa. Kalau kata nak tanam pisang. 5 ekar cukup tak pisang untuk survival dia. Dia nak teroka. Dia boleh teroka. Syarat dia pula. Dia cukup syarat macam ni. Bagi tanah dia. Bagi grant kat dia. Bukan beli tanah. Bukan saja-saja bayar orang ni. Olo-olo bawah meja. Tumbuh rusuk. Dapat grant. Padahal yang usaha teroka orang lain. Ingat masalah urusan tu kan. Macam kalau saya nak sebut tu. Saya sebut pasal saya ngaji dengan Tok Guru tu. Tok Guru dia bukan calon orang. Dia cerita semua tu. Saya kalau nak cerita, takat saya mengaji lah. Saya boleh cerita satu-satu buat urusan ni. Sampai ada orang pernah. Orang yang dengan kuliah saya bukan orang kampung yang kan. Sampai saya duduk Ipoh tu. Ada ketua hakim, ada pensyarah, ada macam-macam orang. Ada. Orang tak suka tu dia tak suka kat saya. Tapi bila ada benda saya sebut tu, dia pun terkejut. Saya ingat ustaz ni tak kerti apa-apa, saya ingat. Dia cakap macam tu kat saya. Saya ingat ke ustaz ni hanya ajar topik ketuhanan, bab Rasul, Quran, tajwid. Saya ingat ustaz macam tu je. Ustaz boleh cerita buat pengurusan macam ni je. Mula tak boleh pula. Kami ngaji semua. Mula munakahat, muamalat. Bukan kitab tebal ni, tuan. 4 jilid, 5 jilid ni. Ni. Baca hari-hari lah. Buru. Masalah macam ni. Bak hakim, saya boleh cerita. Bak peguam bela, saya boleh cerita. Bak pendakwa raya, saya boleh cerita. Bak saksi, saya boleh cerita. Kau nak cerita apa? Sumpah laknat, sah tak sah sumpah laknat. Mubahalah tak mubahalah. Pakai, valid tak valid. Ke dah jadi mansuh tak mansuh hukum. Saya boleh cerita. Tuan-tuan tercengang-dengar lagi. Saya nak cerita Amil. Saja saya sebut itu kan. Satu tuan-tuan kalau tanya Tok Guru ke lah. Orang kalau dia muntah ilmu, tuan-tuan tak larat dengar ni. Ingat ke Tok Guru tak kerti bab urusan? Mahu tuan. Kami belajar sampai rumah ni, lorong ni. Kalau tuan-tuan ada lorong, jalan katalah lorong ni, zaman tosa ke apa, nak buat rumah bumbung tak bumbung, lebih tak lebih pada jalan, boleh tak boleh. Apa syarat, apa tak syarat. Semua ada. Tuan-tuan nak tutup, nak buat kanopi, nak buat kenduri, nak tutup jalan ni, tak bagi orang lalu. Apa syarat dia? Sedangkan jalan raya ni bukan milik kita. Dia milik orang ramai. Apa syarat tuan-tuan untuk jalan raya kalau berlubang? Tuan-tuan nak buat bumper tu. Apa syarat dia?
Tuan-tuan boleh lembu. Lembu duduk tidur atas jalan. Malam-malam orang langgar. Salah siapa. Lembu kena masuk kandang. Tak mana. Kami mengaji sebiji-sebiji kat tu. Dalam kitab. Kalau lembu, kalau cerita berkuda lalu atas jalan. Untuk dia berak. Dengan sebab dia berak tu kita pijak licin patah pinggang. Taik kuda siapa ni? Dia kena bayar pampasan tu. Siapa? Patah pinggang. Lumpuh. Kena bayar diat 100 ekor unta. Satu cerita dalam kitab. Kedebuk. Cuma kalau tuan-tuan ngaji, takkan bab ambil wuduk saja tak jumpa lah. Tu ngaji pondok. Yang tu yang kadang-kadang kita boleh kritik, boleh sebut orang lain. Yang ni cara hurai tak betul. Pasal apa? Pasal kita biasa lalu. Kita ada kayu ukur nak menilai betul tak betul. Apa yang orang syarah. Dia orang baru nak baca. Kita dah mengaji. Baik. Jadi antara yang tak boleh nama atas nama amil ni, siapa? La qadin. Qadi tak boleh. Pasal qadi bukan kerja amil. Qadi lah. Dia boleh dibayar oleh kerajaan sebagai gaji, sebagai pegawai kerajaan, tuan. Tapi dia tak boleh ambil daripada asnaf. Tak boleh. Pasal qadi bukan asnaf. Tukang kumpul harta zakat, agih tukang zakat, kutip zakat. Itu betul. Iaitu amilina alaiha. Qadi bukan petugas untuk zakat. Bukan. Dia petugas untuk pengurusan masyarakat. Hukum akam, rujuk, nikah, kahwin, apa. Dia bukan buat zakat. Dia bukan amilina alaiha. Bukan petugas khas zakat. Bukan. Dia bukan. Bukan petugas khas Baitul Mal. Jadi kalau qadi tak boleh, khalifah boleh. Khalifah boleh. Soal. Tunggu pondok boleh tak dapat duit atas nama amilina alaiha? Boleh? Tak boleh. Untuk kita, duit zakat kita agih. Sekarang kita yang agih. Boleh tak kita ambil amil? Boleh tak? Boleh faham soalan? Kita agih sendiri. Kita tak bagi kerajaan. Bagi kerajaan nanti dia bagilah amil dia. Sekarang kita yang bagi. Kita lah sekarang agih. Kita lah amil. Boleh tak kita ambil 1/8? Kita jadi amil. Maksud kita yang bagi dia zakat tu? Boleh? Tak boleh. Macam apa? Bila kita bagi sendiri, gugur habuan amil. Maksud amil ni hanya sah di atas lantikan pemerintah. Individu tak boleh melantik diri dia jadi amil. Dan dia tak boleh lantik orang lain yang kalau dia tak ada pegang kuasa tampuk khilafah untuk dia melantik amil. Tak boleh. Pasal amil ni di atas kuasa sultan. Di atas kuasa zu syaukah. Orang punya kuasa. Dia saja boleh melantik amil. Macam mana lantik juru nikah di qadi. Amil pun mestilah di bawah lantikan sultan. Pemerintah yang memerintah agama Islam. Siapa? Mesti istilahnya dapat kuasa tauliah daripada pemerintah. Baru boleh jadi amil. Orang yang tak melalui tauliah pemerintah, dia tak boleh jadi amil. Walaupun dia kutip zakat. Walaupun dia diarahkan untuk kutip zakat. Dia boleh jadi wakil. Dia tak boleh jadi amil. Wakil, dia tak ada gaji atas nama amil. Dia bukan asnaf zakat. Bukan. Wakil bukan asnaf. Asnaf adalah amilina alaiha. Amilina alaiha. Sekejap. Dia faham? Yang mana? Sekarang ni ada. Sekarang ni kata amil-amil. Ya. Tak, dia wakil pun atas lantikan sultan. Jadi wakil dicadangkan. Pejabat agama. Dicadangkan oleh penjaga ketua masjid dan sebagainya, dia mencadangkan. Ya. Tapi lantikan daripada atas. Sah amil. Sah amil. Walaupun pandang patu sudut wakil. Masuk wakil ni macam ni. Saya nak bayar duit zakat saya 1 juta. Duit zakat saya 1 juta. 1, 2, 3, 4, 5. Bagi 200,000 seorang. Jadi, buat apa ni? Saya lantik ni sebagai amil saya untuk saya lantik jadi amil. Betul saya bagilah habuan zakat tu yang 1 juta tu. 1 juta ni 1/8 ambil 125,000. Betul kan? Kira macam tu lah. Congak-congak gitu. 125,000 saya buat keluar siap-siap. 125 bagi 5 orang ni. 5, 125. Betul tak?
25, silap. 25. 25,000 apa saya apa? Ni amil saya. Saya lantik wakil tak boleh. Saya tak ada kuasa, saya bukan pemerintah, saya bukan khilafah, saya bukan sultan, saya bukan agung, saya bukan raja. Saya tak boleh lantik orang lain jadi pekerja saya atas nama amil. Saya kalau bukan orang yang ada kuasa pemerintah, saya boleh melantik wakil. Jadi kalau melalui pemerintah, walaupun kita kata wakil, dia adalah amil. Boleh. Faham? Saya sebut apa? Tengok pelajaran macam senang je faham. Yalah, kau baca gitu senanglah faham. Saya ambil ni semua dalam kitab-kitab saya ngaji semua dulu. Satu saya sebut, saya muntah Allah. Satu. Walaupun baca sikit, tapi saya ambil tu kitab. Patul Muin ada, Iqna ada, Syah, Fathul Wahab ada, Tahrir ada. Kitab-kitab saya ngaji lah. Pasal kefahaman nak faham tu, saya kan boleh sebut kitab ni saja. Kalau dekat ni saja saya baca, saya tinggal je lah. Ya. Ya. Betul. Ya. 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 Kasar tu marah dia tu. Itulah masalahnya. Pasal dia ada habuan, gaji habuan kan. Memanglah layak untuk menerima habuan yang senang tu. Tapi lantikan tu pun kadang lantik orang ni macam muka. Lantik orang ni macam muka. Memang saya setuju dengan ayat tu. Apa dia? Lantikan ada, tapi ilmunya tak diberi. Memang pun. Rasanya, tak ada pun saya bagi soal gini lah. Memang ada ke satu kuliah khas diberi kepada amil-amil yang telah dilantik untuk memberi penjelasan amil dia apa, dan bila amil ni dia kutip satu, dia agih satu, apa ilmu yang telah diajar untuk menjadi amil ni khasnya ilmu nak mengenal siapa dia, fakir, miskin, kan? Siapa orang berhutang, siapa Ibnu Sabil, siapa Sabilillah ni untuk mengenal. Apa ilmunya? Saya rasa tak ada. Jangan kata hak tu. Dia punya pegawai-pegawai khas dia pun, jangan kata hak amil-amil, hak lantik-lantik kat Masjid Surau ni. Yang pegawai khas lantik amil daripada majlis agama pun, yang tu pun kalau kita soal lebih, kata saya tak tahu. Saya tahu yang ni je. Saya pernah duduk majlis penjelasan amil-amil zakat. Kan? Bagi soalan semua tak ada jawab. Saya tak tahu. Saya tak tahu dalam kitab. Saya tahu ini portfolio yang diberi pada saya. Tugasan saya sekat ni. Saya boleh cerita ini. Maaf banyak-banyak Ustaz. Mujurlah dia tak kelentong. Bagus ke dia kata diri. Dia boleh mengaku kata dia tak kerti tu. Saya tanya dia macam ni. Macam mana? Yang ni maaf soalan. Saya tak mengaji kitab. Saya bukan aliran agama. Saya dulu SPM aja. Tapi saya dilantik untuk jadi pegawai zakat. Saya diberi ilmu takat ni saja. Berdasarkan nikmat ini saja. Yang ni saja yang disyarah kat kita. Kitab ni saya tak tahu apa langsung. Minta maaf. Jadi bagus dia mengaku bodoh. Jadi orang macam tu pun tak ada ilmu. Bayang. Yang tu yang kadang-kadang bila kita syarah macam ni, ada orang duk bertikai kita. Kau nak bertikai aku, kau kena mengaji dulu, kau boleh bertikai aku. Saya pergi muntah jumpa depan lagi, aku tanya cirit kau, kau tahu. Sikitlah kalau saya punya bahasa gitulah. Ya tak? Saya serius buat tu. Ada orang dia dengar kuliah kita, dia tak setuju, dia bantah macam ni. Cuma duduk berdepan tengok nak bantah. Bantah lah. Itu je. Cakap belakang, keyboard warrior lah ya. Duduk depan. Duduk depan. Kalau rumah tu dia nak bagi zakat emas tu, jumpa kat ambil zakat tu ada resit zakat emas. Dia kalau yang ambil zakat tu memang tak ada. Yang tu dia kena ambil harta. Ambil zakat harta. Dia memang adalah ni istilah ambil zakat harta lantikan. Yang tu pun memang dia ada pegawai khas dalam pejabat agama. Biasanya pejabat agama yang ada tu, dia memang ada ambil zakat harta ni. Tapi itulah, bukan cari. Dia apa? Menunggu. Untuk kaunter bayaran. Itu je. Itu je. Dia macam zakat emas tu dia macam batin sikit sebab dia bukan boleh nampak. Ya. Ya. Yang tu yang ada istilah harta zahir atau batin tu. Bila harta batin, pemerintah kalau disuruh wajib bayar kat dia pun tak wajib bayar kat dia. Harta zakat ni dia ada istilah harta zahir atau batin. Harta zahir ni macam mana? Padi, zahir. Buah-buahan. Kurma anggur, zahir. Zahir. Maksud zahir tu orang boleh tengok ladang dah hasil.
Orang menanti-nanti, asnaf akan menanti. Mana kami zakat tak dapat lagi ni? Lembu kambing, harta zahir. Perniagaan, tu batin. Siapa? Orang bukan kedai, untung kita banyak mana? Modal kita banyak mana? Hutang pula nak kena bayar. Orang bukan tahu lah tu. Yang tu hukum batin. Begitu juga emas perak yang disimpan. Batin nak tu. Rikaz. Batin nak tu. Pasal banyak mana hasil galian, hasil emas perak. Yang tu pun boleh sembang je lah. Lah ni kalau jumpa emas perak, tuan-tuan jumpa, silap masuk pagar jarang. Dia mesti dengan permit lah apalah kan. Satu hal. Kalau tanah tuan-tuan pun, tuan-tuan jumpa emas perak macam mana? Semua jadi aset pemodalan negara. Takkan jadi milik nama geran tuan-tuan dah. Semua kerajaan akan ambil alih. Sikit. Isu-isu sekali lalu macam tu. Jadi memang ada istilah harta zakat lahir, harta zahir, harta batin. Jadi orang yang nak kena cari ni, dia hanya harta zahir. Harta batin tak ada, taklif. Tak ada. Kalau ada pun macam mana sekarang lah yang income tax apa buat, minta pengisiran harta. Apa pendapatan apa ni, pasal tengok harta kau macam ni, rumah macam ni, kau beli macam ni, cash pula. Jadi maksudnya, kau meniaga akan ada keuntungan macam ni, apa emas kau simpan, harta apa-apa macam tu. Bahkan undang-undang itu Malaysia memang, saya tak tahulah setakat mana yang ada, tapi luar negara kadang orang putih punya sistem lagi kemas. Dari sudut sistem pengurusan perbendaraan negara. Menteri-menteri dia, susah nak jadi berlaku rasuah apa dan sebagainya. Pasal apa? Tengok ada duit lebih sikit, minta istilah harta, duit pendapatan, ambil mana, semua ada. Malaysia tak ada sekemas itu lagi sistem. Kadang sistem orang putih, yang walaupun dia punya fahaman ketuhanan batil, tapi sistem dia kemas. Kemas. Sampai istilahnya, zero rasuah. Malaysia, tuan-tuan tengoklah nombor berapa. Tu yang sampai tadi, lantikan amil pun, semua kroni. Ilmu tak ada. Lepas tu lantik orang ni, buang orang ni, ambil orang ni. Ambil orang ni. Pasal apa? Kroni. Bukan istilahnya orang yang ada ilmu yang selayaknya untuk dia bertugas sebagai amil tersebut. Macam-macam lah kalau sebut tu. Kemudian seterusnya kata dia wal mu'allafati qulubuhum. Kata dia wal mu'allafah. Asal terjemah orang dijidakkan hati. Tengok takrif fiqah kita. Siapa mu'allaf ni? Ini pening zaman ni kan. Habis dialisis pun bagi duit zakat. Tak kena. Kalau umum atas dialisis sebagai asnaf tak kena. LGBT boleh dapat duit zakat. Kan? Isu-isu itu timbul macam tu kan. Sebelum tu apa dia? Pusat serenti penangkis dadah boleh dapat zakat. Maksud apa? Mu'allaf. Orang kafir boleh bagi zakat. Pasal apa? Nak jinakkan hati supaya orang kafir boleh. Masalah LGBT tu, masalah rikop. Saya dah telajak tu. Mu'allaf dulu. Mu'allaf ni macam ni. Dia ialah man aslama. Dia ialah orang yang masuk Islam. Jadi orang mu'allaf ni, dia bukan bagi orang kafir untuk orang kafir masuk Islam ni dah. Dia orang dah Islam. Ni jumhur ulama pakai. Untuk panggil mu'allaf ni, mesti dia dah Islam. Tapi wa niyatuhu dha'ifatun. Dia masuk Islam, tapi dia punya niat dia, maksudnya azam dia nak ke Islam tu dhaif. Disebabkan ada kaum keluarga yang tak support, aku nanti disisihkan keluarga, aku nak cari makan aku nak kerja apa. Kan dia jadi susah tu. Dan memang susah tuan-tuan, orang kafir nak masuk Islam. Kekangan daripada kaum kerabat, harta benda, pekerjaan, majikan, macam-macam tuan-tuan. Tuan-tuan kalau biasa berjumpa dengan orang masuk Islam, yang dia waras masuk Islam, bukan atas kerana lain, tapi semata-mata nak masuk Islam, tuan-tuan akan tengok kekangan daripada pihak majikan, kawan, sahabat andai, kaum kerabat, lebih-lebih lagi. Tuan, memang orang sangat cekal aja boleh masuk Islam. Orang macam ni, kita bagi duit tu untuk support dia. Kemahkan dia. Ini apa? Kau masuk kamu Islam, we support you. Kita backup you. Don't worry. Zaman lah ni dia terbalik pula. Bagi zakat pada orang kafir. Orang kafir pun dia kata apa? Tak usah duk sogok kami lah dengan duit zakat. Zakat bagi 300 setahun. Kami punya persatuan Tionghoa boleh bagi kami 10,000 setahun. Tuan-tuan tak malu bagi zakat RM300. Tuan-tuan nak harapan orang dia masuk Islam. Dia pun tak pernah lapak minta duit zakat kita. Tuan dengar elok saya sebut ni. Orang kita yang gedik-gedik konon dia menunjukkan dia punya fahaman ni mengatasi kejumudan umat. Konon lah kan. Untuk ada
minda tajdid untuk membina satu pembaharuan dalam pemikiran. Jangan terlalu kolot hanya bagi beri zakat pada orang Islam. Orang Islam lah paling banyak bagi miskin je. Orang kafir tu tak kira lah tengok. Yang pakai kereta Proton ada agak orang Cina berapa orang pakai kereta Proton. Kira lah percentage dia. Yang pakai Alphard ni siapa? Kita tengoklah. Proton pun bukan Proton baru ni. Proton saga lama tu. 1983, 86. Yang ada lambang Proton kat depan tu kan. Lambang bintang. Bintang 13, bintang 14 tu. Bukan bintang 5. Yang ada lampu depan tu. Proton tu. Ya, orang Melayu. Cina payah nak jumpa Proton tu. Dia tak main lah main brand Proton. Dia main apa? Toyota, Hyundai, apa nama? BM. Tak main lah. Proton. Kita gede-gede nak bagi zakat dekat golongan tu. Yalah, dia tengok. Wang mereka satu hari 100 kali ganda. Tak malu kita tuan. Tapi ada orang kata dia hero. Dia nak bagi zakat bagi pada orang kafir. Kelakar dia orang ni. Itu satu hal. Ataupun aulahu syarabun. Ataupun dia masuk Islam. Tapi dia ada kemuliaan. Yang dengan kemuliaan dia, misalnya dia ketua kaum, dia masuk Islam. Walaupun dia masuk Islam, kita bagi dia zakat kat dia. Nanti orang-orang bawah dia kata apa? Katalah ketua tu orang asli misalnya. Ketua asli, tok batin dia. Kita bagi dia zakat. 1,000 misalnya. Zakat mu'allafati qulubuhum. Nanti dia punya rakyat dia punya apa? Anak-anak buah kata apa? Tok batin pun dapat 1,000. Takkan kita tak dapat apa? Bagus agama Islam ni. Tok batin kita pun dia orang tolong. Jom kita semua masuk Islam. Itu tujuan dia. Jadi bantu orang mu'alaf ni untuk menarik orang-orang yang tak kafir. Orang kafir tu supaya masuk Islam. Dengan bagi pada orang yang dah masuk Islam. Bukan bagi pada orang yang tak Islam. Bagi-bagi tak masuk Islam pun. Cuba kira tengok berapa orang kafir yang masuk Islam sebab terima duit zakat ataupun sebab terima duit dapat daging kekah ataupun daging korban. Kira tak? Buat segmen satu kat saya, tunjuk. Analisis. Berapa orang kafir masuk Islam sebab dapat duit korban, duit zakat, dapat duit daging korban, dapat masak akikah, dapat duit zakat. Tunjuk saya. Saya nak tengok. Saya ni bukanlah duduk universiti pakar-pakar buat assignment, buat tesis apa. Tapi takat tu, perkembangan tu saya tahu. Tunjuk saya. Buat kajian. Orang Islam yang murtad ramai lagi. Panjang tu. Siap. Yang kata dia, orang ni ada kemuliaan. Yutawaqqa'u bi'ta'ihi islam ghadihi. Yang diharapkan sangat. Dengan memberikan pada orang yang ada kemuliaan ni, akan masuk Islam oleh orang lain daripada dia. Tambah pemimpin-pemimpin. Siap. Selesai. Itu mu'alaf. Dia asal kafir, dia masuk Islam, tapi dia mulia macam tok batin apa ni, menteri ke apa ke, semua-muanya, dia Perdana Menteri ke, dia masuk Islam, lepas tu macam mana? Bagi zakat dia. Dia dah Islam, walaupun dia dah Islam. Dia tak ada apa? Walaupun dia tak ada perlu, dia kaya, duit banyak. Walaupun hati dia do'ef tu tak ada. Walaupun tak do'ef, memang masuk Islam pasal kena Islam, apa dia Islam. Tapi nak mu'alaf kat siapa? Nak mu'alaf hak nu. Tapi bukan bagi kat mu'alaf tu. Bagi kat yang masuk Islam tu. Bukan yang bagi kat orang yang diharapkan untuk masuk Islam tu. Dengar. Satu mesti asnaf 8 orang Islam. Mana ada asnaf 8 orang kafir? Lama-lama ni dia suka ambil pendapat-pendapat terpencil ni. Ambil pendapat terpencil, pendapat do'ef. Hadis do'ef, jumhur ulama' ahli sunnah wal jamaah kata boleh pakai untuk fadail. Dia kata tak boleh pakai. Tapi fiqah, dia ambil pendapat yang do'ef. Tak bayang tak? Pelik tak pelik? Ada kumpulan masyarakat yang macam ni. Bunyi nama ilmuwan. Tentukan siapa orang kita dengan pasti tau. Dengan kita bagi duit tu orang lain kan. Dia istilah diharapkan. Memang selalunya pemimpin ni itulah. Yang saya sebut ni, saya bagi contoh orang asli tu. Yang tu. Orang asli ni kalau tok batin dia orang mulia kan macam mana? Tok batin dia masuk Islam, habis semua masuk Islam. Tambah pula masuk Islam bukan diperlekehkan martabat. Dibagi kedudukan pula. Ketua kita masuk Islam, jadi orang mulia rupanya. Bagus rupanya masuk Islam. Jom kita masuk Islam.
dapat duit zakat, dapat bantuan hari raya, kata dia. Dapat baju baru, dapat Isra Mi'raj, Maulid Rasul, seronok ni, kata dia. Kan? Silap. Contohlah bunyi asli sikit. Siap. Kemudian warriqabi. Sebenarnya ar-riqab. Yang ni baca pun masakin. Betul. Baca dengan jar. Warriqabi. Baik. Siapa dia riqab? Asal mana? Hamba. Asal mana riqab ni? Tengkuk. Sebut tengkuk dengan mana hamba. Pasal itu istilah. Pasal tengkuk ni selalunya kalau hamba kan bubuh belenggu kat tengkuk. Tak pun bubuh belenggu kat kaki. Tu hamba. Jadi gunakan bahasa tengkuk tu maksudnya dia terbelenggu. Itu asal bahasa. Baik, siapa dia? Hamba. Hamba pun kalau ikut kita belajar hamba dalam fiqh ni macam-macam kategori hamba ada. Dia ada istilah hamba mukatab, hamba muba'ab, hamba mudabbar. Ada satu hamba lagi nama ummul walad. Umum hamba ni dipanggil qinnun. Ataupun abdun lelakinya, perempuan dipanggil amatun. Detail kan? Abang hamba ni. Hamba yang boleh dapat bukan semua hamba. Hamba dia ada hamba khas. Hamba mana? Al-mukatabuna sahihatan. Hamba yang diboleh beri zakat ialah hamba mukatabah. Tu disebut hamba mukatab. Hamba mukatab ni apa? Hamba yang dia memang hamba, yang dia telah dijanjikan oleh tuan dia untuk dimerdekakan sekiranya dia boleh membayar bayaran kadar harta tertentu dalam jangka masa yang tertentu. Hamba ni. Dan dia mempunyai keupayaan untuk bekerja, untuk membebaskan diri dia. Cuma keupayaan dia tu tak mencukupi untuk mendapat amount yang sepatutnya dihasilkan untuk membebaskan diri dia. Bantu dia dengan zakat. Ni hamba mukatab. Jadi hamba mudabbar, hamba muba'ad, muba'ab, hamba ummu walad, yang ni tak boleh dapat dia zakat. Pasal dia tak dijanjikan merdeka dengan kaedah bayaran. Kalau hamba mudabbar, dia lah hamba yang tuan dia kata macam ni. Kalau aku mati, kau merdeka. Hamba ni tak payah bagi merdeka. Siapa? Tunggu tuan dia mati, dia merdeka lah. Hamba ni tak payah bagi duit untuk dia merdekakan dia. Pula tu, kalau tuan dia tak kata, kalau kau bayar aku sejumlah harga, macam ni, dalam tempoh macam ni, aku akan merdekakan kau, hamba tu tak pergi mukatab. Hamba ni tak akan jadi merdeka. Pasal dia punya keberangkaian masih boleh dijual beli. Itu yang hamba ni, hamba khas. Dan hamba disyarahkan oleh ulama' 4 mazhab, saya ingat saya. Hamba mukatab ni lah hamba mukatab. Hamba ni hamba mukatab ni saja. Tak boleh hamba lain. Dan tak boleh nak dikias dalam bab ni kepada bab lain pasal diisyarat dengan indamas sadaqatu. Hanya senya. Jadi bila disebut ar-riqab, mesti al-mukatabun sahihatan. Orang yang dikitabahkan, hamba mukatab yang dikitabahkan dengan kitabah yang sahih. Orang ni saja yang boleh diistilahkan sebagai hamba mukatab. Zaman ni yang saya dah sebut tadi apa dia? Pusat serenti, dadah. Siapa? Dia kiaskan kata dia, yang ni terbelenggu dengan dadah untuk bebaskan dia daripada belenggu dadah, merdekakan dia daripada belenggu dadah, maka dia boleh berikan dia asnaf penagih dadah pusat serenti untuk menerima asnaf mukatab. Lepas tu lah ni isu pula terdekat LGBT. Yang terdekat apa? Yang khutbah Jumaat baru ni. Sini sama kau kan? Apa dia? Dialisis. Nak bebaskan daripada belenggu dialisis. Tuan terima tak? So, macam waras tak waras? Kalau kata dengan sebab dialisis dia jatuh fakir miskin, duit tak ada, atas nama fakir miskin. Bukan atas nama, bukan tak. Asnaf, cara mengenal asnaf pun tak betul. Banyak sangatlah istilah saya nak sebut jenayah ilmu lah. Kalau saya mengaji dalam bahasa macam ni dipanggil jenayah ilmu. Maksudnya salah memberi pentarifan. Saya tengok-tengok orang yang memang menguruskan dalam bahagian penjanaan ilmu untuk mengistilahkan mereka ni apa-apa asnaf apa. Kebanyakan mereka bukan yang betul-betul pakar dalam ilmu untuk memberikan definisi siapa dia yang dipanggil fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, hatta Ibn Sabil,
fisabilillah pun banyak huraian-huraian yang istilahnya tergelincir daripada apa yang telah disebut oleh para ulama. Banyak sangat. Semua malam ni nak baca semua, saya ingat dah syarahnya tu tak dah lah kot. Baik. Jadi nak bagi mukatab ni, nak bagi ke siapa? Fayu'tal mukatabu, maka diberikan kepada hamba mukatab tersebut supaya dia boleh mempercepatkan bayaran itu, ataupun tak payah bagi pada mukatab. Bagi pada sayyiduha, diberi pada siapa? Dia punya tuan dia. Tapi mesti biiznihi, dengan izin mukatab. Kalau mukatab ada, tak payah. Saya boleh bekerja. Tenaga saya cukup untuk saya memerdekakan diri saya. Saya tak perlukan bantuan daripada pihak Baitul Mal untuk memerdekakan saya. Jadi tak payah. Pasal nak bagi pun dengan izin. Pasal hak tu bukan hak sayyid. Hak merdeka tu, hak bukan hak, silap saya sebut. Hak mukatab tu, hamba tu punya, bukan tuan punya. Walaupun nanti duit tu akan diberi pada tuan, satu, tak boleh bagi mutlak pada tuan, pasal dia bukan hak milik tuan, dia lah hak milik hamba. Untuk melepaskan diri hamba. Satu, nak beri tu, mesti dengan izin hamba, pasal tu hak dia. Boleh? Faham? Ulama kita bahasa best kan? Satu disiplin yang sebut. Au sayyiduhu biiznihi dainahu tu. Ni jainahu. Tak betul type tu. Dainahu. Hutang dia, maksudnya hutang tu kadar yang dia tak boleh nak jelaskan. Berapa yang menyebabkan tertonggak, yang menangguhkan dia dimerdekakan dengan bayaran yang telah dijanjikan. In ajaza anil wafa'i, tu pun bagi ke hamba mukatab jika dia lemah daripada boleh menunaikan bayaran tersebut. Jadi kalau memang dia boleh usaha untuk menunaikan bayaran, tak payah bagi. Pasal apa? Pasal dia memang boleh buat kerja untuk membayarkan dan memerdekakan diri dia. Wa in kana kasuban, kata dia, sekalipun, jadi kita boleh bagi pada orang hamba mukatab ni sekalipun dia ni memang ahli kerja, kuat kerja. Tapi bayaran dia tak cukup. Untuk mempercepatkan proses dia tu, bagi atas nama mukatab untuk mempercepatkan proses merdeka hamba. La min zakati sayyidihi. Baik. Tapi tak boleh ambil habuan ni daripada zakat tuan dia. Jadi yang ni pemerintah bagi boleh. Tapi kalau katalah saya tu tuan tu, hamba saya dah kata dah, kau bayar aku jumlah 10,000 dalam tempoh setahun ni, aku akan merdekakan kau. Maka merdekalah kau. Kau bayar aja selesai 10,000, aku merdekakan kau. Itu ada waktu saya kena keluar zakat. Jadi bila kena keluar zakat, katalah saya kena bayar 1,000. Misalnya. 1,000 tu satu bahagian tu, 1/8 tu. Yang lain-lain selesai kan. 1/8 tu, antara yang saya bagi hamba saya. Siapa? Dia hamba mukatab. Tak boleh saya bagi kat dia. Siapa? Jawab sikit. Siapa tak boleh? Siapa tak boleh? Tak boleh faham. Siapa tak boleh? Nanti bila saya bagi kat dia, dia buat apa? Dia bagi balik kat saya. Tak boleh. Istilahnya ittihadul qabid wal muqbid. Kalau bagi kat orang lain, tu bagi kat dia, tu punya pasal. Kita bagi pemerintah bagi tak apa. Pasal dia bukan daripada pihak, kita pihak pertama, dia pihak kedua. Tak boleh. Jadi kalau dia di pihak ketiga, tak apa. Kita bagi kerajaan bagi balik kat dia. Tu punya pasal. Tapi tak boleh kita pihak pertama, dia pihak kedua. Tak boleh. Yang mencukupkan tu bermaksud pemerintah yang bagi. Ya. Tapi tahu cukup tak cukup, dia hanya yang hamba dia tahu. Tahu. Pasal dia mesti maklum kan. Takkan hamba je tahu, tuan dia pun tahu, orang pun tahu, dia pakai apa. Dia mesti dia detailkan. Berapa yang perlu. Amil tadi lah tukang antaranya. Amil tu. Siapa yang tukang cari tu? Ya. Tu tugas besar dia, amil lah. Dia akan bagi report. Orang ni, hamba ni dah di muka tabah kan. Berapa kena bayar? Dia boleh usaha tak kerja. Laporan kena bagi report. Yang ni lah antara pengurusan dalam negara Islam. Satu, orang jadi khalifah ni, dia dengar laporannya. Macam mana laporan amil? Senang berapa? Berapa orang kaya ada? Berapa orang jutawan? BMF punya projek jadi tak? Memang nak beli, tengok-tengok habis sampai kilang pun rosak. Siapa?
apa over limit. Demand tu banyak. Demand nak banyak sangat. Masa permintaan terlalu tinggi sampai rosak habis mesin, sampai tak boleh keluar produk, kena beli barang Cina. Ya, wah. Kita bantu siap. Terus. Salurkan bantuan. Untuk jayakan BMF ni. Mana ada pantauan tau. Bunyi je kempen sekarang sejuk basi je. Hangat-hangat tiap ayam. Dah masuk balik kedai-kedai mamak, kedai Cina apa, masuk kedai balik. Dia yang sepatutnya dia daripada pengurusan negara Islam lagi. Bahkan sepatutnya pemerintah Islam dah pantau lama dah ni. Apa dia? Kicap, mana kilang kicap kita ni? Dia harapkan individu yang nak kena bangun. Itu yang masalah. Sepatutnya pemerintah ni, dia bukan untuk dia. Dia perintah ni untuk rakyat. Itu saya kata saya boleh sebut masalah pengurusan tu. Kan? Dia urus untuk rakyat. Saya sebut macam mana? Contoh. Misalnya, kita lembu dengan daging. Daging lah, ayam kita kata pusat ternakan ayam ada banyak. Tapi lembu dengan kambing kita import luar. Makan dengar. Lembu tempatan dengan lembu import murah lagi. Tak bayang tak gila itu. Sepatutnya lembu tempatan lah yang murah. Yang daging daripada luar negara mahal. Pasal melibatkan kos penghantaran lah apa dan sebagainya. Tapi terbalik. Lembu ais murah. Lembu tempatan mahal. Kena dia. Apa pasal? Pasal kita tak bekalkan ladang tempat orang tempatan untuk membela. Ladang babi besar lagi daripada ladang lembu. Mana bayang lah. Betul tak betul PCMA lah. Pengeksport babi terbesar Asia Tenggara, Malaysia. Dulu Tambun tu, tapi dah tengok Tambun sekarang dah tak ada lah. Di tempat lain lah pula. Sampai tepi flat pun orang bela babi. Tambahlah ni lah. Bunyinya gitu, nanti saya share video. Ni orang boleh bela babi. Bukan babi merah tu, babi hutan. Ada ekor babi pula tu. Babi pun babi tonyok. Pasal dia cerita babi yang duk rentas Selat Melaka apa kan. Ekor babi tu orang panggil. Cerita macam tu lah sikit. Lajak tu. Ekor babi. Sepatutnya kita pengeksport lembu kambing lah. Kalah New Zealand sepatutnya. Tapi kita pengeksport babi. Dan pengeksport arak. Tak ada pun pengeksport jus limau ke, apa tu? Sour soup, apa tu? Durian Belanda ke? Mana ada? Pengeksport terbesar dunia. Mana ada? Kita pengeksport arak Asia Tenggara paling besar. Guinness Stout, Carlsberg, hilang. Saya duduk kat Kuala Lumpur, saya tahu tuan. Dekat Kampung Medan tu, tempat lalu saya dulu tu. Saya duduk Kampung Pasir Baru, Jalan Kelah lama. Tak tahu lah. Mana ada tutup lagi besar dia. Tiger Stout. Dia kata itu bukan kitab suci yang perlu ditunaikan manifestonya. Kan dia dah keluar ayat-ayat itu. Mulalah saya sebut babak tu. Tak boleh pengang kita sebut macam-macam. Tu masalah pengurusan lah. Saya sebut tu. Iqab. La min zakati. Pasal apa? Libaqaihi ala milki. Jadi dia tak boleh beri pada hamba dia. Pasal kaedah memberikan zakat ni. Macam mana? Bapak tak boleh bagi zakat pada anak. Bapak tak boleh zakat bagi isteri. Tak boleh. Pasal itu bawah tanggungan dia. Penghulu tak boleh bagi kepada hamba dia. Pasal makan minum dia kena tanggung. Satu tak boleh. Jadi orang termasuk dalam bawah nafkah dia. Detail tuan ulama sebut. Yang ni bawa batuk angin. Tuan bayar agak kalau baca Majmu' Imam Nawawi macam mana. Melengung kita dengar Imam Nawawi sebut. Detail. Tuan detail gila. Kalau Imam Nawawi sebut. Banyak umur jumpa nanti lah. Lagi siapa? Wal gharimin. Bab berhutang. Ni pun kena belajar tak? Berhutang mana? Kalau berhutang, dekat beli kereta, beli rumah, tengok tu macam mana. Berhutang alung, angah, acik, acu, alang. Tu Tu lah. Masalah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayah. Kama nawwartal arda. من نور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وسلم تسليما على جميع الأنبياء والمرسلين الحمد لله.